berjalan lancar tanpa kebincangan. Semua warga Pengkalan Pegoh, khasnya kepada semua merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih sekalian budi di atas kehadiran semua ke satu majlis perhimpunan untuk sama-sama kita terus yang majlis kita akan mengupas, membongkarkan seterusnya kita mengimarahkan suasana di majlis ilmu, apatah lagi kita pada malam ini jatuhnya pada malam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dan sama-sama kita terus setia memanaskan kerusi di bawah kemah ataupun di luar kemah di belakang sana sehinggalah ke akhir majlis kita pada hari ini. Bila tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, hari ini 10 Februari 2012 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Baru saja kita menyambut sambutan Maulidur Rasul, dan pada hari ini kita terus menyambung bagi terus mengimarahkan, menyambung lidah risalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya malam ni barangkali ada yang confuse bila kita jemput seseorang untuk menyampaikan ceramah, seseorang yang tengah sedang hangat dan panas di negara kita. Sebenarnya malam ini bukan satu ceramah politik, bahkan majlis ini dianjurkan oleh ahli tangkuasa Masjid Ibnu Salam Pengkalan Pegoh, dan
hari ini sama-sama kita akan mengupas beberapa isu semasa, khususnya mengenai dengan apa yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini. Kita ada dua orang panel yang akan menyampaikan ceramah kita pada malam ini, iaitu Sulfadilah Ustaz Haji Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz dan juga berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Dan untuk pusingan yang pertama, untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan segala hormat dan ta'zim yang mempersilakan terlebih dahulu kepada Sulfadilah Ustaz Haji Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Sulfadilah Ustaz, sekucita majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkumpul pada dewan pada Padang ini dalam satu majlis ilmu. Saya tak erti cakap politik. Saya tengok bendera banyak, ini dah ceramah politik ke? Saya tak pandai ceramah politik. Ya. Ceramah membincangkan tentang perpaduan, tentang akidah, tentang kesatuan. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dapat diketemukan dengan yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, yang telah lama saya tidak berjumpa. Last jumpa mungkin 14 tahun dulu. Lama dah. Masa sama-sama masuk PAS dulu. Saya menyertai PAS pada tahun 97 bersama-sama dengan beliau, bersama-sama dengan Dr. Hassan Ali. Dan kami pada masa itu adalah tag team, duet yang sangat memecah panggung pada masa itu. Tapi itu dulu. Dia dengan jalannya menjadi ahli politik sepenuh masa. Saya sebagai penceramah bebas, sebagai guru di sekolah, saya terus berceramah. Dan ditakdirkan oleh Allah, selepas tidak ketemu 14 tahun lebih kurang, hari ini ketemu semula, insya-Allah. Tetapi dalam satu bentuk wadah perjuangan untuk menyatu padukan umat Islam. Ini target saya. Dan saya kata itulah target Datuk Hassan Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan saya rasa sedia mengenali saya melalui CD-CD ceramah atau siri kuliah saya di dalam televisyen ataupun di dalam radio atau di dalam internet, sama ada di YouTube atau Facebook, atau melalui tulisan-tulisan saya di majalah-majalah dan akhbar-akhbar. Saya suka menyatu padukan umat Islam. Saya bercakap tentang mencari jalan bagaimana nak menyatukan umat Islam walaupun berbeza parti, walaupun berbeza bendera. Tapi kita umat Islam kena mempertahankan akidah kita. Rasulullah yang kita sambut kelahiran dia, ulang tahun Maulidur Rasul baru-baru ini, mengajar kita supaya kita umat Islam adalah bersatu. Nabi tidak memberikan kita ruang. Nabi tidak membenarkan kita ada ruang perpecahan di kalangan kita. Dan kalau ada pun ruang-ruang perpecahan itu, biarlah ianya ditaut semula.
yang Allah Ta'ala suruh kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aslahu baina akhawaikum, dan hendaklah kamu memperbaiki di antara saudara-saudara kamu. Nabi menyuruh kita supaya bersatu. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, menyuruh kita bersatu. Dia tidak memberikan kita peluang untuk berpecah. Dan jikalau berpecah sekalipun, perpecahan itu masih lagi berada di bawah satu dasar akidah. Jangan sampai menolak akidah, memperencilkan akidah. Jangan sampai membawa kepada kerosakan yang lebih besar di dalam agama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam usaha saya bercakap tentang agama, sama ada di masjid atau di surau atau di padang atau di dewan, bagai-bagai cerita, bermacam-macam tohmah, fitnah yang saya hadapi. Macam-macam yang saya sebut, yang terpaksa saya harungi demi untuk bercakap tentang Islam. Saya berceramah dan saya berkuliah di serata negara, di seluruh negara, mengajak umat Islam supaya berpegang teguh dengan agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Ini sandaran kita. Sebab itu saya pergi ke mana-mana pun, hatta bercakap di dalam hutan kepada orang asli, bercakap kepada pondan, saya bercakap kepada orang UMNO, saya bercakap kepada orang PAS, saya bercakap pada orang adil. Jom kita sayang agama kita. Mari kita pegang agama kita. Mari kita jadikan Islam sebagai asas perjuangan kita. Saya tidak pernah berceramah dalam kuliah saya supaya menyokong sekular. Saya tidak pernah berceramah dalam ceramah-ceramah saya menyuruh kita minum arak, berjudi. Saya bercakap tentang soal supaya kita memartabatkan Islam. Tetapi berapa ramai di kalangan umat Islam sendiri yang benci, yang tak suka, yang buat tohmah, yang buat fitnah, yang macam-macam. Hanya kerana saya tidak bercakap di atas pentas politik. Hanya kerana saya tidak aktif dalam politik. Hanya kerana saya bercakap tidak bersandarkan bendera politik. Apakah kita nak bercakap tentang Islam, kita memerlukan bendera? Adakah kita nak bercakap supaya umat Islam bersatu, kita perlukan bendera? Dan adakah bendera ini merupakan satu kewajipan? Sampai pada satu tahap nak buat apa benda pun kena tengok belah mana. Ini yang jadi masalah pada kita, tuan-tuan. Apa benda nak buat pun tengok. Ustaz tu belah mana? Itu dulu dia tanya. Kenduri kahwin tu dia belah mana tu? Nak pergi beli barang pun dia belah mana? Semuanya belah mana? Yang herannya, dia tak fikir dia tu Islam atau tidak. Sepatutnya yang ditanya, dia Islam ke? Islam. Islam on lah. Ini tidak. Dia belah mana? Siapa imam tu? Ustaz tu lah. Belah mana tu? Sampai nak datang kenduri pun tengok kemah. Bendera warna apa kemah? Sampai kemah tu warna apa pun orang tengok dulu. Nengok-nengok bendera yang dia tak kenal, warna yang dia tak suka, udah patah balik, kona balik, tuan-tuan. Ada yang pergi kenduri, nengok-nengok kemahnya warna yang dia allergic. Dia sanggup makan nasi bersila tengah panas. Orang tanya, "Jom, marilah makan bawah kemah ni, jom." Tak apa, kata dia. "Aku allergic kemah warna itu," kata dia. Apakah ini, tuan-tuan? Islam meletakkan tahap sampai macam itu. Adakah ini ajaran Islam? Sebab itu saya bercakap, tolaklah perbezaan bendera itu. Carilah titik pertemuan. Carilah titik persamaan. Kenapa kita mencari titik yang tidak sama? Bila kita mencari titik yang tidak sama, akhirnya kita berpecah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada banyak isu yang saya cakap yang kadang-kadang orang tidak berkenan dengan apa yang saya cakap. Isu yang pertama yang orang tak berkenan dengan saya bercakap ialah isu penggunaan kalimah Allah. Saya sebut dalam CD, saya sebut dalam ceramah saya sebut dalam radio tentang penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang yang bukan Islam. Kalimah Allah kena dipertahankan.
apabila kita tidak mempertahankan kalimah Allah daripada diguna pakai oleh orang-orang yang bukan Islam, kita bimbang ini menjadi titik permulaan untuk menjadikan semua agama adalah sama. Yang orang putih panggil pluralism. Bila orang agama ini bercakap Allah, orang ni bercakap Allah, agama ni bercakap Allah, akhirnya umat manusia mengatakan bahawa agama adalah sama sebab semuanya Allah belaka. Sedangkan tidak sama di antara Islam dengan agama lain. Inna dina indallahil Islam. Yang Allah redha agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tetapi hari ini bila masyarakat telah meletakkan politik lebih daripada agama, orang meletakkan politik lebih daripada agama, maka kita dapati bahawa ada sebahagian ahli-ahli politik yang redha, yang setuju kalimah Allah diguna pakai dalam gereja, yang setuju kalimah Allah diguna pakai di dalam penulisan agama-agama lain. Ini benda yang sangat berbahaya. Kerana Allah dalam agama lain membawa maksud Allah ada anak, Allah ada dua, Allah Tuhan ada tiga. Ini bukan yang dikatakan sebenarnya kalimah Allah. Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah dah sebut dalam Quran, katakan Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu wahid tunggal. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah itu adalah tempat minta tolong, dan Allah adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Agama lain mengatakan bahawa Tuhan banyak. Tuhan berbagai-bagai. Ada Tuhan yang bawa rezeki, ada Tuhan yang bawa jodoh, ada Tuhan yang bawa hujan, ada Tuhan yang bawa kematian, ada Tuhan yang bawa susah, ada Tuhan yang bawa kesenangan. Sedangkan dalam Islam Allah cuma satu. Takkan kita nak reda dengan agama lain yang memberikan salah faham tentang Allah yang sebenarnya. Tuan-tuan, saya ini Muhammad Kazim bin Ilyas. Bapa saya nama Ilyas. Tiba-tiba ada orang lain menggunakan nama bapa saya Ilyas, sedangkan dia bukan anak Haji Ilyas. Tiba-tiba dia mendakwa bahawa bapa dia juga adalah Ilyas, tetapi tidak mau mengikut peraturan yang ditetapkan dalam keluarga Haji Ilyas. Salah. Saya pegawai kaki tangan kerajaan, saya adalah pejabat. Misalnya, saya ini adalah pegawai peladang, pertubuhan peladang. Tiba-tiba ada orang lain yang bukan berkhidmat dengan peladang mendakwa saya adalah peladang, saya adalah wakil pertubuhan peladang. Tidakkah itu menjadi satu kesalahan? Kalau kamu nak gunakan nama pertubuhan peladang, kamu kena masuk menjadi ahli pertubuhan peladang. Kalau kamu nak menggunakan kalimah Allah, Islam kamu, gunalah kalimah Allah. Tapi hari ini orang mengatakan bahawa apa salahnya? Bukankah Allah itu Tuhan kepada sekalian makhluk? Betul, Allah adalah Tuhan kepada sekalian makhluk. Tetapi mereka tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Mereka cuma menggunakan kalimah Allah, nak guna nama kalimah Allah untuk publicity mereka, untuk nak tarik belia-belia yang tidak memahami Islam. Anak-anak muda yang tak tahu tentang Islam, dia mengatakan bahawa Islam pun Allah, Kristian pun Allah juga, sama aja brother, relax brother. Yang ini target mereka. Saya cakap, kalau kamu setuju orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, baik, kita ada masjid Darussalam. Tuan-tuan, di Penggalan Pego ni ada satu masjid Darussalam. Kalau begitu orang gereja pergi ke masjid Darussalam, minta pinjam mimbar. Jumpa Tok Imam. Tok Imam, saya mau pinjam mimbar, mau bawa pergi gereja. Besok ada ceramah di gereja. Agak-agak Tok Imam bagi. Tuan-tuan, ada sejadah. Tiba-tiba ada satu sami minta jumpa Tok Imam. Tok Imam, saya minta pinjam sejadah. Mau buat apa? Besok ada orang mau kahwin di kuil, mau guna sejadah ni, mau lapik duduk pengantin. Kalau mimbar pun kita tak bagi, kalau sejadah pun kita tak bagi, mana boleh? Ni Islam punya, ni kami punya. Kalau mimbar tak boleh pakai, kalau sejadah pun tak boleh guna pakai, kenapa kita menggunakan dan membenarkan kalimah Allah diguna pakai? Inilah dia tuan-tuan yang kita takut.
politik hari ini dah tak kisah. Politik hari ini tak kisah dah. Kata kita dah berbaik dengan orang bukan Islam, kata kita ni dah baik dengan orang yang bukan agama kita. Semua benda yang menjadi hak mutlak Islam kita bagi belakang. Bukankah dalam agama kita menyebut beberapa benda yang boleh berkongsi dan ada beberapa perkara yang tidak boleh berkongsi? Akidah adalah satu benda yang tidak boleh ditoleransikan. Permurnian akidah adalah satu benda yang wajib. Akidah kita kena bersih daripada benda-benda syirik. Ini perjuangan. Saya melihat tuan-tuan, yang orang duk heboh sekarang ini. 14 Februari. 14 Februari yang akan datang ni tuan-tuan, orang nak sambut hari Valentine. Hari memperingati kekasih. Hari memperingati kekasih ini tuan-tuan, kisah tentang Isabella. Ya, dengan padri dia, dengan kisah Isabella zaman dulu-dulu. Bukan Isabella Search tu, bukan. Lagi tuan-tuan faham Isabella Search pula. Isabella adalah, tu kisah lain. Ni kisah Isabella, cerita tentang agama mereka. Saya sangat tidak setuju untuk meraihkan hari kekasih. Saya sangat bantah orang meraihkan hari kekasih dengan melakukan maksiat dan sebagainya. Ini bukan ajaran Islam. Ini tak betul. Ini bukan ajaran kita. Anak-anak muda, anak-anak tua tidak boleh meraihkan hari Valentine. Mempromosi pun tak boleh hari Valentine. Tak boleh. Saya juga tidak bersetuju orang-orang Islam pasang lilin untuk menghormati kematian bukan Islam. Kenapa hari Valentine kita bantah? Kenapa pemimpin politik ambil lilin, belarak keliling jalan, pakai baju hitam kerana nak meraihkan kematian orang bukan Islam? Pemimpin politik diam. Ini benda yang saya tanya. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu buat? Kalau amalan hari Valentine adalah bersalah, bercanggahan dengan hukum syarak, begitulah juga salahnya kita menyalakan api kepada perayaan agama lain. Salah juga kita duk bawa lilin meraihkan agama lain yang mati orang dia. Menunduk kepala sambil pegang lilin, menghormati kematian orang bukan Islam juga ditegah dalam agama. Ini hukum. Tetapi bila kita cakap macam ini, oh tak boleh. Pemimpin buat tak apa. Tak boleh. Duk diam. Cakap pecat. Ini benda apa ini? Kamu nak jaga parti, atau kamu nak jaga pemimpin, atau kamu nak jaga akidah Islam? Yang kita kena jaga ialah akidah. Ini persoalan besar tuan-tuan. Benda yang kita tengok hari Valentine. Hari Valentine ni kita kena bantah betul-betul. Pak siapa kena bantah? Dia kata yang bantah pun kalau bantah betul-betul tak apa. Pak Sihat sambut hari Valentine ni budak-budak bukan boleh ngundi pun. Umur 14, 15 kita bantah betul-betul. Tapi bila mai pasang lilin tak bantah pula. Dia kata yang ni jangan bantah lah. Pak Sihat bakar lilin ni semua orang tua-tua. Kalau kita bantah hilang undi. Ini tuan-tuan nampak ni. Perjuangan kamu sama ada nak memartabatkan Islam atau nak mencari undi. Allah sebut di dalam Al-Quran, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Bila Allah bukakan kemenangan kepada kamu umat Islam, kamu akan lihat berbondong-bondong umat Islam akan menyertai kamu. Yang disuruh oleh Allah pada masa itu ialah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu bertasbih, menyucikan Allah dan memohon ampun kepada Allah. Bila kita tengok orang sudah nak pada Islam, bila kita nak tengok orang sudah berbondong-bondong untuk Islam, Allah menyuruh kita minta ampun pada Allah. Allah menyuruh kita menyucikan Allah daripada benda-benda syirik. Tetapi hari ini saya lihat orang-orang yang mengaku memperjuangkan Islam diam apabila unsur syirik dimainkan. Terang-terang menyokong perbuatan-perbuatan yang membawa ke arah syirik. Ini tidak boleh diterima tuan-tuan. Sebab itu saya bercakap supaya kita memurnikan akidah kita. Sebab itu letakkan Islam sebagai yang di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hendaklah kamu meletakkan Islam itu di atas. Kerana Islam itu memang yang teratas
dan tidak ada yang teratas daripadanya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita letakkan Islam ini di atas. Bagaimana? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad ini, kata Allah, dia adalah pesuruh Allah. Muhammad pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, siapa-siapa yang menyertai Nabi Muhammad, siapa-siapa yang bersama Nabi Muhammad, kata Allah, asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas dengan orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, tetapi berlemah lembut dengan sesama mereka. Ciri-ciri orang yang mengikut Nabi Muhammad dua. Ciri-ciri yang mengikut Nabi Muhammad itu dua. Pertama, hendaklah tegas dengan orang kafir. Hendaklah tegas dengan orang kafir. Tegas. Arak haram. Arak haram. Haram. Babi haram. Haram. Habis. Kamu nak jual babi, tu tempat dia. Silakan makan babi. Nak makan, makanlah. Duduk sana. Jangan campur dengan kami. Islam melarang makan babi. Tetapi kalau kamu nak makan, itu tempat jualan dia. Saya merasa sedih, tuan-tuan. Hari ini kerana undi punya pasal, orang Islam sanggup bersalam dengan orang yang jual khinzir. Sanggup pergi bagi limau, pergi bagi angpau pada orang yang tengah duk potong, balik bayar. Ini benda yang sangat menakutkan saya. Najis mughallazah. Memang orang bukan Islam, nak makan balik bayar dipersilakan untuk mereka. Tetapi sebenarnya balik bayar bukan setakat orang Islam tak boleh makan. Sebenarnya orang bukan Islam pun tak boleh makan sebab kotor. Tuan-tuan boleh beli kalau rajin lah. Balik sekali lagi pergi singgah beli daging. Saya tak suruh lah beli, tapi kalau nak beli juga, nak buat contoh, tuan-tuan, pergi beli sepotong daging, balik bayar. Kemudian tuan-tuan ambil satu Pepsi Cola, satu Coke, tuan-tuan siram di atas daging, balik bayar. Dalam tempoh sejam, daging balik bayar mengeluarkan cacing dan ulat. Dalam tempoh sejam, selepas disiram dengan Pepsi Cola, mengeluarkan cacing dan ulat, tuan-tuan. Betapa kotornya. Sebab itu kalau tuan-tuan jadi doktor, tuan-tuan buat scoping, masuk dalam kamera dalam perut, silap-silap hari bulan, tuan-tuan boleh tengok macam mana ulat di dalam usus orang yang makan balik bayar. Masih hidup ulat dia. Sebab itulah Islam mengharamkan. Mengharamkan ini bukan setakat untuk orang Islam sebenarnya. Untuk orang bukan Islam juga tak boleh. Tetapi disebabkan mereka bukan Islam, la ikraha fid din, maka tidak ada paksaan kepada mereka di dalam beragama. Tidak ada paksaan. Mereka boleh beli. Tetapi yang saya menjadi sedih apabila kenyataan beberapa orang mengatakan bahawa Islam tidak melarang mereka makan balik bayar. Yang ni yang merunsinkan saya, tuan-tuan. Udah bercanggah sebenarnya dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Agama menetapkan arak itu haram. Sebenarnya bukan untuk orang Islam. Semua orang adalah haram makan. Tetapi disebabkan mereka bukan Islam, maka tidak ada paksaan kepada mereka. Kena cari jalan bagaimana nak mengurangkan arak. Ini yang sebenarnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang dikatakan hukum. Saya nak mengajak tuan-tuan supaya kita sayang agama kita. Saya lihat hari ini umat Islam dalam keadaan berpecah. Saya pernah jumpa orang semayang 2 imam dalam satu masjid. Saya jadi makmum semayang. Sedang saya jadi makmum, saya dengar orang lain ada bunyi lagi. Saya kata, tadi Tok Imam dah baca Fatihah, ni duk baca Fatihah lagi. Tok Imam, apa Tok Imam ni? Rupa-rupanya ada orang di luar dinding masjid semayang lain daripada ini. Habis saya semayang. Bila habis saya semayang, saya
bingkah bangun. Pergi tanya pada orang yang semayang di luar. Kenapa Tuan Haji semayang di luar? Kenapa tak semayang sekali dengan imam? Dia belah sana. Tok imam belah depa. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan kenal tak Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah seorang governor yang sangat zalim. Dia pancung kepala cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Husain. Dia pancung kepala tuan-tuan, dan kepala cucu Rasulullah disepak-sepaknya di padang Karbala. Selepas habis main bola sepak dengan kepala, diambilnya kepala cucu Rasulullah dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Bayangkan cucu Nabi dibunuh sedemikian rupa. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sangat zalim sehingga dia pernah menembak Kaabah sampai runtuh setengah Kaabah. Kaabah yang kita duk tawah lah ni tuan-tuan, pernah runtuh. Siapa tembak? Dengan menjenik. Ditembak oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebab musuh dia bersembunyi dalam Kaabah. Ditembaknya tuan-tuan, runtuh, dia bunuh. Siapa yang bersembunyi dalam Kaabah? Yang bersembunyi dalam Kaabah ialah cucu Abu Bakar, namanya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Dia tembak, runtuh Kaabah, dia tangkap Abdullah, dia gantung Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Tak ditanamnya mayat Abdullah bin Zubair Al-Awwam. Bayangkan mayat digantung di tengah-tengah Mekah. Kata Hajjaj, siapa nak tengok mayat dia macam tu, lawan aku gantung macam tu juga. Masya Allah tuan-tuan, zalim. Dia nak tawaf. Kalau ada orang lintah depan dia, dia ambil pedang dia cantat kepala orang tu. Dan dalam riwayat sebut, dia bunuh 120,000 orang. 120,000 orang Islam dia bunuh. Punya zalim. Ada satu lagi sahabat Nabi, namanya ialah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah nama betulnya ialah Abdurrahman bin Sakhrun. Dia masuk Islam, terus dia menjadi sahabat Nabi, menjadi ketua pelajar-pelajar Nabi di Masjid Nabawi. Dia ketua pelajar. Ada hadis kata dia hafaz 11,000 hadis. Ada riwayat kata dia hafaz 25,000 hadis. Orang yang sangat alim. Tuan-tuan, umur Abu Hurairah panjang. Masa Hajjaj bin Yusuf memerintah, Abu Hurairah yang alim masih hidup. Bila semayang, Abu Hurairah yang zalim jadi imam. Tuan-tuan tahu siapa yang jadi makmum? Yang jadi makmum di belakang Hajjaj yang zalim, Abu Hurairah. Tidak wujud perpecahan walaupun yang jadi imam itu zalim. Semayang tetap satu. Semayang tetap sekali. Orang tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu semayang berimamkan Hajjaj? Bukankah dia zalim? Kata Abu Hurairah, masa dia solat, masa dia jadi imam, dia tak zalim. Dia tak bunuh orang masa dia jadi imam. Semayang dia, bacaan dia betul, rukun dia betul, sah lah ikut. Ya, aku tak ikut kezaliman dia. Yang dia semayang, aku ikut. Pasal bacaan dia betul, rukun dia betul, selesai. Inilah satu bentuk pemahaman Abu Hurairah. Dia tidak berpecah sampai pada satu tahap, sampai masjid berpindah ganda, sampai jemaah berpecah belah. Hari ini tuan-tuan, sebilangan ahli-ahli politik mengajak kita berpecah belah. Saya bila berceramah di mana-mana pun, saya akan meninggalkan kampung yang saya ceramah, taman yang saya ceramah. Saya meninggalkan jemaah yang datang dengan kata-kata makcik-makcik, tuan-tuan, puan-puan, marilah bersatu hati. Ini kampung kita. Kalau kita berpecah belah, siapa yang rugi, siapa yang untung? Ini kampung kita. Kalau kita berpecah belah, apa akan jadi pada anak-anak kita? Kalau kita tak mengeratkan tali silaturahim,
Apa akan jadi pada keturunan kita, pada negara kita? Bersatulah. Takkan kita nak bergaduh setiap hari. Yang banyak berlaku tuan-tuan, orang mari ceramah dalam kampung, bercakap dalam padang, bercakap dalam rumah orang, diajak kita berpecah. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang cemar. Tuan-tuan, saya sedih tengok hari ini. Perkataan-perkataan yang diguna pakai dalam politik sangat tidak elok. Saya tak bagi tuan-tuan menggunakan perkataan Anwar Al-Juburi. Haram. Saya tak bagi tuan-tuan guna perkataan Rosmah Puaka. Saya tak bagi tuan-tuan guna perkataan Najib Al-Tantuya. Saya tak suka kalau tuan-tuan guna perkataan Pok Ni. Ini adalah perkataan yang dilarang. Pok Ni. Bukankah Allah sebut dalam Quran, bi'salismul fusuq ba'dal iman? Seburuk-buruk fasik ialah menggelarkan orang-orang dengan gelaran yang buruk selepas beriman pada Allah. Cubalah berpolitik, cubalah bercakap dalam perkataan yang baik, qaulun ma'ruf. Saya sedih hari ini bila ceramah bodoh. Asal ceramah bodoh, asal bodoh ceramah. Asal ceramah haram jadah, asal haram jadah ceramah. Ingat, serban pakai, kepiah pakai, jubah pakai, mulut tak terpakai. Bukankah Nabi sebut, Nabi kata sibabul muslim fusuk, memaki sesama Islam adalah fasik. Kita hari ini cepat tuduh orang fasik. Dia tu tak sembahyang, fasik. Bini dia tak pakai tudung, fasik. Dia tak puasa, fasik. Yang dia lupa, yang dia maki orang, dia juga fasik. Orang tu fasik sebab tak sembahyang. Dia fasik sebab tak tutup aurat. Dia tu fasik sebab tak puasa. Hang fasik sebab maki orang. Bukankah sama? Hedwin kata, kita serupa, hadirmu untuk mengubat luka. Pak harakat kau tu tuan-tuan. Duk cari salah orang, yang salah kita tak nampak. Ini budaya nombor 2. Adakah Islam mengajar kita maki orang? Adakah Islam mengajar kita bercakap tanpa fakta? Adakah Islam mengajar kita supaya berfitnah? Saya berceramah di seluruh tanah air. Saya cakap jangan fitnah, jangan fitnah. Tapi hari ini berapa banyak orang yang memfitnah. Ni yang heboh sekarang ni, mereka kata saya ni bakal calon. Keluar dalam internet, Ustaz Kazim kompom calon Don Manjoy. Marah Datuk Nazri. Tahun 2008 mereka kata saya calon Kampung Diu. Apa kejadahnya saya jadi calon di Selinsing? Oh, Ustaz Kazim kompom bertanding di Don Selinsing. Heran. Ini fitnah. Sampai sekarang ni mereka kata Ustaz Kazim kompom UMNO. Lah, masa bila saya UMNO? Saya tak pernah masuk UMNO. Saya tak pernah isi borang UMNO. Saya bukan ahli UMNO. Tetapi orang-orang yang mendakwa memperjuangkan Islam fitnah saya. Ustaz Kazim UMNO. Dia lupa dengan ayat Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah lebih buruk bahayanya daripada membunuh. Tak takut kepada Allah? Alah Ustaz, dah ceramah Menteri besar tu, UMNO apa lagi? Nampak? Dulu masa Niza jadi MB, ada Ustaz pergi ceramah rumah Niza. Ustaz tak pergi. Mirza Zamri jadi MB, Ustaz B pula. Apa macam Ustaz? Saya cakap, masa Niza jadi MB, dia tak pernah panggil saya ceramah di rumah dia. Takkan saya nak pergi rongkah mikrofon? Ada baca. Saya juga tidak pernah berceramah di rumah Tajur Rosli masa Tajur Rosli jadi Menteri Besar. Sebab Tajur Rosli tak pernah panggil saya. Takkan saya nak pergi cari mikrofon tak mana ni, Datuk Seri tak mana ni? Saya tak pernah ceramah di rumah Menteri Besar Perak masa zaman Tajul sebab tak dijemput. Saya tak pernah berceramah di rumah Nizar sebab tak dijemput.
Saya berceramah di rumah Dr. Zamri sekarang sebab dijemput. Saya pergi lah. Adakah itu UMNO? UMNO apa hari? Tuan-tuan, saya ni ustaz. Disebabkan ustaz, saya tak boleh maki. Kalaulah saya bukan ustaz, saya maki lah. Tapi saya ingat, aku sudah diri aku ustaz, jangan maki, sabar. Kalau saya boleh maki, saya maki lah. Ustaz, kalau ustaz nak maki, ustaz nak kata apa? Kepala otak kan? Tapi disebabkan saya tak boleh sebut kepala otak, saya tak mau sebut lah. Padahal sebut dah. Tuan-tuan, kalau saya ceramah di rumah Dr. Zamri, dah dituduh UMNO, sebab saya ni orang UMNO, sebab tu saya mengajar rumah Dr. Zamri. Bagaimana pula kalau saya ceramah dekat orang asli? Ustaz Kazim dia orang asli. Saya juga ceramah pondan, ceramah kepada pondan di Taipei. Dia pondan. Saya juga berceramah di Istana Sultan. Dia sultan lah. Janganlah tengok di mana saya bercakap, tengok apa yang saya cakap. Saya cakap pada Dr. Zamri, Datuk Seri, saya ni buka tahfiz. Saya buka tahfiz. Yang nak masuk sekolah saya setiap tahun interview 500 orang. Yang saya nak ambil 30 orang. Mana nak letak 400 lebih? Itu satu masalah. Yang kedua, Datuk Seri, yang nak masuk sekolah tahfiz ni kadang-kadang yang banyak masalah. Dia tak boleh dah di sekolah kebangsaan, sekolah menengah, mak pak dia metok sekolah tahfiz. Mai bawa heret dengan tilam, dengan bantai anak dia. Anak ni pikir tilam ni. Mai nak masuk tahfiz, hoi nak masuk. Kita pun naik susah hati. Saya kata kat dia, makcik, penuh dah sekolah ni makcik oi. Tolonglah ustaz oi, anak makcik ni tak tahu nak pergi mana lah. Tak boleh nak buat apa ni, kena buang sekolah mula. Tu nak main tak sekolah ustaz. Ustaz tolong bela mula. Saya tanya dekat dia, pak siapa dia kena buang? Dia tumbuk cikgu dia. Dalam hati saya kata, esok aku pula kena tumbuk ni. Mana tuan-tuan nak letak benda-benda ni? Mana nak letak mereka ni? Saya cakap pada Datuk Seri, kalau boleh Datuk Seri, setiap daerah buka mahat tahfiz bawah kerajaan negeri. Dan kalau boleh ambil budak-budak yang bermasalah ni, letakkan mereka di bawah pengajian agama. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran itu telah melembutkan hati Umar Al-Khattab. Budak ni tak pernah bunuh orang. Budak ni tak pernah tanam anak sendiri. Umar pernah bunuh orang. Tetapi bila dia dengar Taha, lembut hati dia. Kalau boleh Datuk Seri buat tahfiz. Kita baikkan manusia di Perak dengan tahfiz. Dia kata, insya-Allah ustaz, ana cuba. Sekarang dah ada 5 mahat tahfiz di negeri Perak yang baru dibuka. Di Sungai Siput ada, Kerian ada, Pulau Pangkor ada, di Tapah ada. Salahkah saya berceramah pada dia? 6-7 bulan dulu saya bercakap pada Datuk Seri. Saya kata, Datuk Seri, lesen arak haram, lesen judi haram, lesen anjing haram, lesen rumah urut haram, cukai pintu halal, cukai tanah halal. Tak boleh campur dalam satu akaun. Wala talbisul haqqa bil batil. Tak boleh campur. Saya minta pada Datuk Seri, kalaulah ada kuasa, kalaulah boleh adjust, buka 2 akaun. Satu akaun halal, satu akaun haram. Yang halal kita ambil bayar gaji orang. Yang haram kita buat jalan, kita buat jambatan, kita buat parit supaya tak banjir dan sebagainya. Dia diam 7 bulan dulu. Akhir bulan 11, saya dengar dalam laporan DUN, saya baca dalam belanjawan DUN, saya tengok dalam paper, dia kata pada tahun 2011 akan diseparatkan di antara akaun halal dan akaun haram. Alhamdulillah. Saya sebut alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Maknanya apa yang saya cakap ada faedah juga. Tetapi kalau saya berceramah di Pentak, saya berceramah di Padang, bukan ada Datuk Seri. Dia main ke ceramah politik. Ada sini Datuk Seri Zamri? Kalau ada, angkat tangan macam saya. Tak ada. Lebih baik kita pergi bercakap direct.
Bukankah Nabi Ibrahim bercakap direct pada Namrud? Bukankah Nabi Ibrahim bercakap direct kepada Namrud, Musa dengan Firaun, Nabi Muhammad dengan Abu Jahal? Nabi Muhammad berjumpa dengan Abu Jahal yang kafir 70 kali sepanjang usia 13 tahun dakwah di Mekah. Dakwah di Mekah 13 tahun. Sepanjang 13 tahun 70 kali Nabi Muhammad jumpa Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, Islamlah kamu. Islamlah kamu. Dr. Zamri bukan Abu Jahal. Takkan tak boleh jumpa dia, takkan tak boleh cakap pada dia. Cakap pada dia, baiklah Datuk Seri, perintahlah yang terbaik mengikut agama kita. Itulah yang terbaik daripada kita hancur, hancur. Apa? Runtuh, apa? Dia bukan dengar pun. Pergi cakap pelan-pelan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bukankah itu yang ajaran Islam? Islam tak suruh kita gaduh. Islam tak suruh kita tunjuk perasaan. Islam tak suruh kita menghuru-harakan masyarakat. Islam suruh duduk dalam keadaan baik. Cakap elok-elok. InsyaAllah. Tapi hari ini saya lihat pemimpin-pemimpin politik menjadikan kita semakin jauh daripada Quran. Menjadikan kita langsung tak mau ikut Quran. Quran aja macam ini, depa aja macam ini. Ni musim Maulud. Orang tanya pada saya, Ustaz, apa hukum perarakan Maulidur Rasul? Nabi tak pernah buat, Ustaz. Kenapa Ustaz buat perarakan Maulidur Rasul? Saya kata Rasulullah tak buat pun, tapi tak salah kita buat. Kita selawat, kita berjalan pergi ke masjid, bukan berjalan pergi tempat lain. Kita elok berjalan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup aurat. Tak ada siapa yang parakkan Maulidur Rasul pakai sependa, tuan-tuan. Tobat lahum tak ada. Setakat ni saya tak nak jumpa hak pegang spanduk tu bikini je, sallallahu, tak ada. Takkan kita nak kata salah. Dia kata, saya Ustaz, hak Nabi tak buat, saya tak mau buat. Abang pergi tak perarakan bersih hari tu? Pergi. Rasulullah buat ke perarakan bersih? Tak buat tu abang pergi bersih apa? Kenapa kita tak ambil contoh Rasulullah? Bukankah kita mengaku kita adalah perjuangan Islam, kita nak pada Islam? Kalau nak pada Islam, perjuangan itu mesti bersandarkan pada Al-Quran dan pada Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu ada masalah, tengoklah, rujuklah, kembalilah kepada Al-Quran, kepada Rasul, pada hadis. Sekarang kembali pada apa? Kembali kepada siapa sekarang ni, tuan-tuan? Nak buat apa pun kembali pada bos. Bos kata langsung batal. Padahal bos tu duduk atas kursi roda, bukannya larak pun. Tak larak pun, tuan-tuan, duduk atas kursi roda ya. Rambut pun dah macam cikelat hek dah. Tapi dia batuk, batal hukum hudud, batal negara Islam, tukar negara lain. Apa benda ni? Mana asas perjuangan kita? Perjuangan kita meletakkan Islam yang tertinggi. Depa batuk aja. Kita tukar. Kita mengagungkan satu buku. Kenapa tidak mengagungkan Quran? Perbuatan kamu bercanggah dengan buku sekian-sekian, buku warna sekian-sekian. Bukankah Al-Quran itu yang sepatutnya menjadi rujukan, bukan buku? Hari ni apa nak buat semua? Tak boleh bercanggah dengan buku ni. Hai, adakah Islam menyuruh kita pegang buku yang lain selain daripada buku Quran dan hadis? Ini akidah, tuan-tuan. Jangan kita duk nampak salah orang, tetapi kita tak nampak salah kita sendiri. Kita asyik duk tunjuk orang salah. Orang salah, 3 jari main tunjuk pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya minta pada tuan-tuan yang datang pada hari ni, pada malam ni datang ni, semua sayang pada Islam. Tetapi kadang-kadang pemahaman Islam kita dah disalah ertikan. Islam mesti masuk satu parti, keluar parti bukan Islam.
tak sokong parti kami, bukan Islam. Ini salah tuan-tuan. Parti bukan agama. Parti ciptaan manusia. Pemimpin parti bukan Nabi dan Rasul. Bukan. Maknanya parti itu ada salah, ada silap, ada celah. Yang betulnya hanya Islam. Yang betulnya Allah dan Rasul. Yang ini tak boleh dibantah. Yang lain boleh dipersoal. Saya ni ustaz, pakai serban, pakai jubah. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur. Tegurlah. Pasal apa saya nak pecat tuan-tuan pula? Apa sebab? Saya bukan Nabi. Saya bukan Rasul. Saya ada salah dan silap. Akurlah pada salah dan silap. Minta maaf, betulkan balik. Ini tidak. Bila kita marah, bila kita tegur, bila kita nasihat, diam. Walak. Ini bukan walak, ini walong. Walak itu kalau berjalannya betul. Kalau jalannya betul pada jalan Quran, kena walak. Tetapi kalau jalannya lain daripada jalan Quran dan hadis, tidak ada istilah walak lagi tuan-tuan. Wajib mufaraqah. Seperti mana imam. Imam kalau betul semayang, makmum ikut. Imam kalau salah, mufaraqah. Tegur balik tu imam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak mau betulkan semayang dia, mufaraqah. Dia tak boleh kata, saya tak kira Ustaz, saya ikut. Pasal apa ikut tu imam buat semayang sak 6 rakaat? Saya tak kira, dah kata makmuman. Saya kira makmuman, kira betul. Tak boleh tuan-tuan. Untuk Rasul, untuk Allah Ta'ala, memang taat yang mutlak. Tapi untuk manusia biasa, dia bukan taat yang mutlak. Yang lebih tinggi daripada mereka ialah Rasulullah. Yang lebih tinggi daripada mereka ialah Allah. Kalau kamu tidak boleh mempertahankan kalimah Allah, kalau kamu tidak boleh mempertahankan hukum hakam Allah, kalau kamu dah tukar perjuangan kamu, bukan lagi memperjuangkan hukum hakam Allah, kamu tak layak menggunakan kalimah Allah, tak layak menggunakan kalimah Islam. Kamu dah jual agama Islam. Berhati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita kena lihat bahawa persoalan ini yang saya paling takut tuan-tuan, yang saya duk cakap hari ini, orang duk hina Nabi SAW. Saya duk hina Nabi. Ni zaman Maulud ni, dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni waktu dia belum jadi Nabi, dia sama je dengan kita. Dia hanya jadi rapat dengan kita bila diangkat menjadi Nabi. Sebelum tu dia budak-budak je. Kalau di sini ada nama Muhammad, di situ pun ada Muhammad, serupa je mat-mat serupa. Tuan-tuan, ini akidah. Kena tegar. Mana boleh kita kata Nabi Muhammad sebelum dijadikan Nabi adalah setara dengan budak-budak biasa. Ini akidah tuan-tuan. Bukankah Allah sebut dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ini Quran sebut. Wahai Muhammad, bukankah kamu itu lahir sebagai anak yatim? Kami yang cukupkan kamu. Wahai Muhammad, bukankah kamu lahir dalam keadaan jahiliyah, masyarakat jahiliyah? Kami yang bagi hidayah kepada kamu. Wahai Muhammad, bukankah kamu lahir dalam keadaan miskin? Kami yang cukupkan belanja kamu. Tuan-tuan, dalam ayat itu terang-terang Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad bukan macam mamat-mamat di kampung. Sebab Allah sendiri sebut, kamu lahir di tengah masyarakat jahiliyah, tapi Allah bagi hidayah. Nabi Muhammad tidak pernah sembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah minum arak macam mamat-mamat di kampung. Nabi Muhammad tidak pernah tawaf dalam keadaan telanjang. Nabi Muhammad tidak pernah berzina. Nabi Muhammad tidak pernah buat benda yang haram. Tiba-tiba hari ini ada tok guru sebut, dia serupa je dengan kita mak-mak di kampung, serupa belaka. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau di kampung kita ni ada mak, di kampung ni ada mak serupa, mak belaka serupa belaka. Hei, ngucap balik. Saya bab orang hina Nabi, saya marah tuan-tuan. Dia sebut bahawa Nabi Muhammad
Nabi Muhammad ni ketika beranak, mak dia pun tak tahu yang dia ni Nabi. Siti Maryam tahu yang dia kandung Isa. Mak Nabi Musa tahu yang dia kandung bakal Nabi. Mak kepada Nabi Ishak tahu dia mengandungkan Nabi. Takkan Aminah tak tahu dia mengandungkan seorang Rasul. Nabi Ishak dikandungkan oleh ibu dia yang dah tua. Malaikat menghabaq dekat Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, isteri kamu mengandung. Nabi Ibrahim tanya, bagaimana boleh mengandung? Dia mandul, dia tua. Kata malaikat, sedangkan langit Allah boleh buat, takkan mengandung Allah tak boleh buat. Isteri Nabi Ibrahim gelak. Duk balik langsir, gelak. Duk gelak, kik gelak. Tak gelak lagu mana 80 lebih mengandung. Cuba makcik-makcik pergi ke hospital. Doktor kata makcik mengandung. Awak dah 80 kata dia. Awak datang nak cek BP. Apa yang mengandung? Sudah. Gelak dia, biar benar doktor kata dia. Rupa-rupanya doktor tersilap botol air kencing. Ini pun salah. Masya Allah. Kalau Nabi Ishak mak dia tahu dia mengandungkan Nabi, takkan Nabi Muhammad mak dia tak tahu? Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. 3 kali Jibril mai habaq dekat mak dia. 3 kali tuan-tuan. Wahai Aminah, kamu tahu tak kamu mengandung? Tak tahu. Kamu mengandungkan manusia pemimpin umat di akhir zaman. Datang pula mimpi lagi sekali. Wahai Aminah, nanti bila kamu nak melahirkan anak kamu, bermohonlah kamu perlindungan daripada Allah. Dan kamu hendaklah namakan anak kamu Muhammad. Allah perintahkan dia. Mana boleh kita kata Aminah pun tidak tahu yang Nabi Muhammad itu anak dilahirkan, dikandungkan oleh dia. Rujuk dalam kitab tuan-tuan. Di antara kitabnya ialah Kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, terbitan Hidayah Publisher, muka surat 16 sampai 18. Detail hadisnya. Jangan nak mengelirukan orang Islam. Sampai ada satu ustaz lain pula jawab apa yang saya cakap. Dia kata Ustaz Kazim cakap benda tak masuk akal. Adakah Nabi Muhammad bila dilahirkan dah siap-siap bersunat? Tak masuk akal kata dia. Bro. Saya ni paksa ustaz je tuan-tuan. Ustaz tak boleh maki orang. Pasik. Kalaulah saya boleh. Saya nak kata lah. Ustaz nak kata apa? Bodoh. Tapi saya tak boleh cakap. Saya tak boleh lah kata bodoh. Pergi belajar balik. Benda yang pelik memanglah terjadi. Benda pelik ada 5. Sihir, ma'unah, karomah, mukjizat, irhas. Irhas ialah benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi. Nabi Isa bercakap dalam buayan, baru beranak, duduk dalam buayan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Tak masuk akal. Tapi itu bakal Nabi, ada tandanya. Irhas. Nabi Musa ketika mak dia nak letak dia dalam kotak untuk dihanyutkan di dalam sungai, dia bercakap, letaklah mak, yakin pada Allah. Irhas. Masyitah yang tukang sisir sikat rambut anak Firaun, ketika dia nak terjun dalam kawah berapi, dia teragak-agak. Anak kecil tak boleh bercakap, nak terjun tak terjun. Firaun suruh terjun, pasal tak nak sembah Firaun. Anak ni bercakap, mak, terjunlah mak, Allah bersama kita. Anak kecil bercakap, terjun. Tak masuk akal. Tu benda tak masuk akal. Nama dia irhas. Kalaulah Nabi Muhammad tak bersunat ketika dilahirkan, siapa nak nyunatkan? Tuan-tuan, saya ni ustaz. Kecil-kecil dulu saya bersunat dengan Tok Mudim. Dalam ramai-ramai ni ada Mudim saya. Bangga duk nyembang dengan orang sebelah. Dia waktu kecil dulu aku motornya. Tak ke rendah saya tuan-tuan. Bayangkan Nabi Muhammad kalau dia ada orang sunat. Dia dulu aku motor tu. Sekarang dah jadi Nabi. Berkat aku lah. Gitu.
Tolonglah tuan-tuan, bercakaplah bersandarkan kepada hukum. Saya mintalah tuan-tuan. Ini tidak. Apa yang orang cakap, apa yang mereka cakap, kita kata betul ya belaka. Bukankah kita ada Quran dan hadis untuk kita rujuk? Sayang tuan-tuan, bila kita taksub membabi buta, inilah jadinya. Fikir-fikirlah tuan-tuan. Ingat, perjuangan kita untuk Allah. Perjuangan kita untuk Islam. Kalau salah, kita kata salah. Kalau betul, kita kata betul. Inilah yang sebenarnya. Bukan bila salah, kita diamkan. Orang lain salah, kita nampak. Orang lain tak betul, kita nampak. Tapi salah kita, betul kita diamkan. Inilah punca kerosakan dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan keampunan kepada kita bersama. Kita ambil kebaikan, kita ambil keputusan yang terbaik. Marilah bersatu atas nama Islam, mempertahankan Islam, mendaulatkan Islam. Inilah perjuangan yang benar tuan-tuan. Jangan tunduk, jangan pesongkan daripada ajaran yang sebenarnya semata-mata nak mencari redha sekutu-sekutu. Tambah-tambah lagi, sekutu itu tidak pernah bertauhid kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah. Tuan-tuan, memanglah orang Melayu kalau kita nak bersatu memang salah banyaklah. Tapi kena ingat, saya nak tanya pada tuan-tuan. Tuan-tuan dah kahwin dengan isteri tuan-tuan 30 tahun. Ada tak tuan-tuan puas hati semua dengan isteri? Cita-cita. Udah 30 tahun kahwin, ada puas hati semua? Tidak ustaz. Apa yang tak puas hati? Cita-cita. Ya awak tak puas hati ustaz, dia masaknya lambat. Saya balik rumah 3 jam baru dia masak ustaz. Udah lapar hilang dari baru siap ustaz. Atas Abang Haji tak cerai kan dia? Hidup oleh ustaz. Kenapa tak cerai udah masak lambat? Dialah yang melahirkan anak saya ustaz. Dialah yang menjaga saya ustaz. Dialah yang basuh baju saya ustaz. Dialah yang potong bawang, potong ikan ustaz. Dialah yang layan saya ustaz. Dialah yang korban untuk saya ustaz. Semua dia. Takkan lambat masak pun saya nak ceraikan dia ustaz. Ada baca ke? Akak-akak sesuai ke? Setuju semua ke dengan suami? Tidak. Nyampah ustaz oi. Cerita apa yang menyampah? Dia isap curut. Bila nak padam ceruk, dia padam kat dinding ustaz. Udah hitam dinding saya. Akak-akak tak minta cerai ke? Minta lah cerai. Hidup lah ustaz. Gelang ni dia yang beli. Rantai ni dia beli ustaz. Rambut saya pun karang-karang rebonding pun dia bagi duit. Rumah ni dia bagi ustaz. Buat apa? Pasal ceruk punya pasal saya nak tak cerai. Tuan-tuan, kita orang Melayu. Tuhan satu. Nabi kita sama. Al-Quran kita sama. Kiblat kita sama. Raya kita sama. Puasa sama. Haji sama. Bahasa sama. Sekolah anak sama. PIBG sama. Belacan pun sama. Pergi pasar pun sama. Keturunan pun sama. Hari Jumaat semayang pun sama. Yang tak sama bendera je. Kenapa berpecah? Hanya kerana bendera. Astaghfirullahalazim. Yang dengan dema langsung tak sama. Tuhan tak sama. Nabi tak sama. Quran tak sama. Kiblat tak sama. Masjid tak sama. Puasa tak sama. Babi tak sama. Ini tak sama. Semua tak sama. Bendera pun tak sama. Kenapa boleh baik? Kenapa boleh baik? Sayang sangat-sangat pasal apa? Fikirkan tuan-tuan apa yang saya cakap. Yang terakhir. Tuan-tuan, dalam kita nak dakwah kepada orang, kita kena baik dengan semua orang. Saya dah baik dengan orang tuan-tuan. Saya dah tunggu orang depan rumah saya dah 6 tahun. 6 tahun. Saya duduk depan pintu pagar rumah saya. Siapa yang lalu depan rumah saya, Assalamualaikum. 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 Yang saya jumpa, semua saya senyum. Yang saya jumpa, semua saya bagi salam. 6 tahun tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tengok. Saya pergi mana pun, budak-budak, Ustaz Kazim. Anak muda, Ustaz Kazim. Anak dara, Ustaz Kazim. Sebab kita baik. Saya baik dengan semua orang. Inilah Islam. Ini tidak. Lain sikit, marah.
Lain sikit, masam. Saya dapat mesej ni tuan-tuan, nak datang ceramah ni, punya banyak orang maki saya. Punya banyak. Nak ceramah dengan Hasali pun tak boleh. Ada saya ngutuk siapa? Saya tak sebut apa. Saya tak sebut pun. Tak pasal apa yang Ustaz ceramah dengan Hasali? Sebab dia panggil. Kenapa Ustaz tak ceramah dengan Mahfuz ke apa ke? Dia tak panggil. Itu je senangnya, cuba panggil. Saya datang juga. Bahasa saya inilah juga. Koma tak panggil, koma marah saya. Dengar kabarnya Ustaz nak tandai dah tiket BN. Iyalah, dah koma tak pilih. Kok suka saya lah saya nak tanding parti mana pun. Yang kamu peduli pasal apa? Tapi ingat, kalau saya bertanding atas mana-mana tiket pun, saya winnable candidate. Sebab apa? Sebab semua kawan saya. Orang hijau kawan saya, orang biru kawan saya, semua kawan saya. Saya baik. Baiklah sama-sama orang. Sebab tu kita kena campur dengan orang. Campur dengan orang. Mana boleh seronok sendiri tuan-tuan. Duk maki orang. Asal ceramah bodoh. Siapa ambil 500 bodoh. Lah. Hang lah bodoh. Orang bagi tak mau ambil. Macam-macam lah. Apa ni? Bodoh, bodoh. Bodoh. Haram jadah. Bodoh. Bila mai pilihan raya, pangkahlah saya. Pangkahlah saya. Orang jawab balik, bodoh. Apalah tuan-tuan, duk bodoh, 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 bodoh. Apa? Islam tak pernah guna perkataan itu. Tolong jangan syok sendiri. Tolong jangan syok sendiri. Kalau nak menang, kalau nak baik, kena campur dengan orang. Tapi hari ini orang hanya syok sendiri. Syok sendiri bila nak menang? Cuba tuan-tuan main bola. Tak hantar bola ke sebelah sana. Bila nak menang? Duk main belah sendiri. Sekarang saya bawa secara langsung perlawanan akhir Piala Sukan C antara Malaysia dan Indonesia. Bersama saya dengan Datuk Asbullah Awang secara langsung dari Bung Karno, Jakarta, Istara Bung Karno. 100,000 menghadiri stadium pada malam ini menyaksikan Malaysia menentang Harimau Muda Indonesia. Dan saya yakin perlawanan ini adalah sangat sengit. Apapun kita yakin Harimau Muda berjaya menyerap serangan-serangan Indonesia. Sepak mula dimulakan oleh Malaysia, Badr Bakhtiar. Ke belakang kepada Ahmad Fakri. Ahmad Fakri ke belakang kepada K. Gunalan. K. Gunalan memberikan kepada penjaga gol Harun Fahmi Cikmat. Nampaknya Malaysia menguasai permainan. Sepakan gol Harun Fahmi Cikmat. Bola singgah di kaki Ahmad Fakri. Ahmad Fakri kembali ke belakang kepada Wan Zaid Haikal. Wan Zaid Haikal kembali kepada Juzaili Mazali. Juzaili kepada Harun Fahmi Cikmat. Nampaknya Malaysia menguasai permainan. Indonesia langsung tidak memegang bola. Agak-agak bila nak menang tuan-tuan. Ini nama dia syok sendiri. Kalau inilah cara Islam, tak ada siapa pun tuan-tuan. Hang syok sendiri hang je. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih sekalian budi kepada Saudara Fadilah Ustaz Haji Muhammad Kazim bin Elias Al-Hafiz yang telah pun menyampaikan ceramah untuk pusingan kita ataupun sesi kita yang pertama sebentar tadi. Bila tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, jam baru saja mencecah 10.33 minit malam dan insya-Allah kita pada malam ini akan mempersilakan pula dengan penceramah seorang lagi, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali untuk menyampaikan kita tentang bersatu selamatkan akidah. Jumpa semua ramai betul malam ni 15,000. Saya rasa mungkin tak ada masa. Yang tak ada masa tuan-tuan dan puan, tuan-tuan letakkan kat sini, kat depan ni. Tuan-tuan datang kat depan ni, tuan-tuan balinglah kat sini. Merajalela di negara kita sekarang ini. Tuan-tuan dan puan dan mati sekalian. Akhirnya saudara, saya mengatakan IMR tadi. I itu Islam, M itu Melayu, dan R itu ialah institusi raja. Itu yang sedang saya perjuangkan. 21 hari bulan nanti, tuan-tuan, 21 hari bulan, InsyaAllah online, tuan-tuan menjadi ahli. Ahli sebuah organisasi NGO besar yang mungkin namanya Jati. Jati, Ja tu jalur, T itu 3. Apa dia jalur 3? Si raja. Saudara, Islam mesti dipertahankan. Anak-anak kita, saudara, seluruhnya bangunkan. Kita nak jadikan anak-anak ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu, dua. Sallallahu ala Muhammad. Kuat lagi. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, lagi kuat tuan, lagi kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah.